menyebutkan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia itu sebagai kejadian. Live FB Ustaz Surau. Nanti kita share dekat Ustaz punya group. Ustaz punya group. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah meletakkan kepada kita manusia sebaik-baik kejadian, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencipta seorang insan. Kerana beliau, Allah Subhanahu wa taala tinggikan darjat yang namanya manusia. Walaupun kita mengetahui bapa kepada manusia semuanya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu qad khalaqnakum min insin wa jin wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, juga lelaki dan perempuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala himpunkan ia di dalam kelompok-kelompok, kaum-kaum, bangsa-bangsa. Tujuannya ialah untuk kenal mengenal di antara satu sama lain. Jadi alhamdulillah, malam ini pertemuan kali pertama saya di tempat, di kawasan sebelah sini. Saya selalu sebelah sana, main sebelah sana, sebelah Tasik Selatan. Ini ini desa Tasik. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya diminta oleh kira pangkat anak murid saya yang mengikuti program bersama di dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Kita ada kelompok pengajian ilmu lebih kurang empat kumpulan. Jadi Zulfiqar, orang yang namanya diberi Zulfiqar, ini adalah pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pinjamkan ataupun Nabi berikan, kurniakan kepada Sayyidina Ali karamah wajhah. Kemudian Sayyidina Ali karamah wajhah melawan dengan Abu Jahal ketika mana dalam perang Badarul Kubra, dan bagaimana Islam, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan orang Quraisy. Jadi alhamdulillah, malam ni saya difahamkan oleh Zulfiqar minta saya bawa tajuk, yang sangat besar, yang sangat agung. Jarang-jarang orang membawa tajuk ini, jarang-jarang asatizah, para pendakwah, para penceramah membawa tajuk ini. Dan hatta ulama-ulama daripada bumi Arab sendiri pun, saya menuntut ilmu di bumi Hadramaut Yaman, Tarim. Siapa pernah dengar nama Hadramaut? Pernah dengar? Restoran Hadramaut. Restoran Hadramaut. Mat'am, restoran tu mat'am, bahasa Arab mat'am, restoran Hadramaut. Dan masyhur di sana nasi mendi. Mendi mendi chicken, mendi lamb. Saya pernah mengajar di satu tempat dekat Gombak. Tengah mengajar saya cerita tentang hubungan ulama Hadramaut, bagaimana Islam sampai ke tanah Melayu melalui ulama-ulama Hadramaut, dan bagaimana ulama-ulama Hadramaut itu memberi kesan kepada penduduk di Asia Tenggara ini khususnya, dan umumnya seluruh dunia, daripada Hadramaut Yaman. Hadramaut ni Yaman, tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang masyhur. Kejap, saya nak kongsi perkongsian ilmu di surau At-Taqwa. Surau At-Taqwa, desa Tasik. Bismillah. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang tanya soalan, saya perlu jawab. Tapi ini bukan tanyalah ustaz. Alhamdulillah, saya dah lebih kurang dalam 2 tahun kontrak TV3
tanyalah ustaz, yang saya diminta oleh bawa adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah malam ini dapat kita bertemu dan bersua di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu taala. Cuma tajuk pada malam ini iaitu bagaimana detik-detik kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan ataupun manusia hari ini ia tidak mengetahui bagaimana datangnya agama Islam itu, sehinggakan seorang ulama besar iaitu La'alla Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma din fanzuru an man ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu inilah agama. Kalau nak tahu agama Islam, lihat ilmu agama kita. Kalau kita nak tahu bagaimana agama Islam yang kita anuti, yang kita imani, yang kita percayai, kita lihat bagaimana agama yang kita pelajari. Sebab itu di dalam hadis yang sahih ataupun perkataan ulama mengatakan awwaluddin ma'rifah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah Subhanahu taala. Sebab tu kita pada tanah Melayu khususnya, sebelum kita Malaysia, tanah Melayu ini telah didatangi oleh ilmuwan, ulama-ulama seluruh dunia, ulama-ulama yang mengambil manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa saya bawa topik ini? Sebab saya nak jelaskan di sini, sebab ada hari ini orang-orang yang mengatakan apabila kita menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita sebut cinta Rasul ataupun kita hidupkan Maulidur Rasul, ada suara sumbang dan sumbing hari ini yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi mereka tak boleh lihat orang buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meletakkan dakwah mereka dengan mengatakan bid'ah. Ini Nabi tak buat. Hatta wirid lepas mayang yang imam baca tadi, ada pendapat mengatakan bid'ah. Sebab tu kita lihat ini masyhur dekat Perlis. Kalau kita pergi Perlis, ini istilah bid'ah selalu dimomok-momokkan, selalu disebutkan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah yang himpunan daripada 4 mazahib, mazahibul arba'ah, 4 mazhab ini sudah dikatakan masyhur dan sudah mengetahui bagaimana apa asas yang dipegang oleh mereka semua. Maka kita hari ini kalau tak belajar betul-betul ilmu yang diambil sanad sambung menyambung, maka kita akan terputus dan kita tak tahu ilmu agama mana yang kita pegang, ilmu agama mana yang kita ambil. Seperti mana kita tahu dulu kita belajar kan, ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan, kita belajar sifat 20, betul tak ibu? Kita belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih. Maka hari ini ada pemahaman mengatakan ini semua fahaman-fahaman yang menyeleweng, tidak ada sandaran dalam Islam, la aslalahu. Subhanallah. Akhirnya kita mendengar orang yang mengatakan Tuhan itu ada di langit, Allah itu bermuka, berwajah. Maka ini semua fahaman yang bukan fahaman daripada Ahlussunnah wal Jamaah di negara tanah air kita, tanah Melayu, suatu masa dahulu dan sampai hari ini namanya Malaysia. Jadi kena tahu betul-betul. Yang orang mengatakan bid'ah, Nabi tak buat. Saya tanya kepada dia, kalau Nabi tak buat, kenapa anda naik kereta? Anda pergi masjid naik kereta, kenapa pula? Dia kata ini bukan masalah dalam bid'ah, ini masalah dalam perjalanan lain daripada ibadah. Saya tanya, adakah anda pernah dengar satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke masjid dengan melangkah kaki? Agak-agak tahu apa yang saya nak tanya. Ini hadis sahih. Nak sangat hadis sahih, saya tunjuk hadis sahih. Barang siapa yang pergi ke masjid dengan melangkah kaki, pergi masjid dekat sini tu pegang, dekat, boleh jalan kaki, jalan kaki. Kalau pergi ke sini, ke masjid wilayah, naik jalan kaki. Nabi berkata, Nabi bersabda, orang-orang yang pergi kerja, dia pergi ke masjid, mesti punya naik kereta, naik motor. Kenapa tak ikut hadis sahih? Nabi kata barang siapa pergi ke masjid dengan melangkah kaki, maka langkahan kakinya itu, setiap langkah
Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia 10 hasanah, 10 kebaikan, dan akan muhyat 10 kejahatan, akan dihilangkan 10 kejahatan, dan akan diangkatkan derajatnya 10 derajat. Tapi naik kereta ke naik motor? Jalan kaki lah. Mana boleh naik kereta? Tak. Ini hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Cuba tanya puak-puak yang kata bid'ah. Maknanya siapa yang naik kereta, naik motor, pergi masjid, pergi surau, tak dapat pahala. Hari ini dia kata tak dapat pahala. Wirid lepas mayang tak ada sandaran daripada hadis Nabi SAW. Agaknya dia yang tak jumpa hadis. Rasulullah SAW sebut dalam kitab hadis Al-Azkar lil Imam Nawawi radhiyallahu anhu, Nabi SAW dalam riwayat Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Ni kadang-kadang kita amal-amal tapi kita tak tahu mana sandarannya. Ni pun berat juga. Kita wirid lepas mayang. Tu yang awal ini bid'ah. Kita pun akhirnya tinggalkan. Sebab apa? Sebab tak tahu. Yang tadi wirid lepas mayang belakang, kalau ada tiba-tiba datang seorang ni bid'ah, agaknya apa nak jawab pada? Sebab tu ilmu, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu itu agama, fanzuru an man ta'khuduna dinakum. Ini belum masuk lagi isi, baru mukadimah. Dan nak dekat adat insya. Baik. Jadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita bagaimana Islam itu perlu diambil daripada ahlinya, maka inilah tujuannya. Inilah tujuan sanad. Yang hari ni minta maaf cakap, ada suara sumbang kata tak payah pakai sanad. Tak payah pakai sanad, tak payah pakai sandaran. Siapa kata tak ada sanad? Kita nak pergi satu tempat pun, kita akan tanya orang yang pernah pergi, betul? Kalau kita tanya orang yang tak pernah pergi, agak sampai ke sesat? Sosek dia. Begitu juga Islam. Sebab tu Islam perlu ada sandaran, perlu ada sanad. Perlu ada, hatta memakai serban perlu ada sanad. Untuk mengetahui siapa yang saya pakai. Saya pakai melalui siapa? Saya pakai dengan guru siapa? Inilah dia menuntut ilmu dengan guru. Sebab tu guru itu perlu. Sebab tu kata ulama, barang siapa yang belajar ilmu dengan kitab, sesungguhnya takut yang ilmu dia belajar itu, dia berguru dengan syaitan. Sebab dia tak tahu apa yang dia belajar betul-betul. Tuan-tuan, perempuan nak tahu tak? Ada satu kisah. Ni kisah ni berlaku, saya dekat pengajian saya dekat Bukit Antarabangsa. Saya dulu pernah tinggal kat Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa Bukit Antarabangsa tu hebat tu. Itu semua elit-elit. Sekali tiba-tiba Ustaz Ahmad duduk sana, orang kata, ini duduk dengan orang kaya. Padahal masih sewa lagi. Kan? Saya duduk, tiba-tiba ada seorang, ada kumpulan. Ni jemaah yang suka baca kitab. Dia kata, kumpul. Rapat-rapat. Dia pun adalah dia punya amir soft dia. Nak baca. Nanti dulu jangan letak hukum. Saya nak ceritakan yang lain, bukan cerita yang jemaah. Cerita jemaah kalau mengajak manusia kepada Allah dan Rasul, apa yang tak eloknya? Elok. Tapi ilmu perlu belajar. Dibaca kitab. Tengah-tengah baca kitab, tiba-tiba satu bab dalam ayat tersebut, sesiapa yang sudah duduk, kemudian ia bangun, kemudian ia kembali melihat orang duduk di tempatnya, maka dia boleh bangunkan orang tersebut, kerana itu tempatnya. Dia baca kat jemaah. Yang jemaah pun bila dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dengar para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an, sekali tiba-tiba lepas habis baca, rupa-rupanya yang dalam tu masih termangu-mangu. Ni apa punya? Apa cerita? Apa cerita orang duduk, kemudian bangun, kemudian orang tu. Sebab tu saya tanya tadi dengan Zulfikar, masjid ada berapa? Ini orang lelaki semua pergi masjid. Tadi hari Jumaat. Hadis ni berkaitan dengan dalam masjid ataupun dalam surau. Siapa tahu? Boleh kongsi dengan saya. Apa artinya tadi? Duduk tempat, kemudian bangun, kemudian bila sampai tengok ada orang duduk tempat kita boleh bangunkan. Apa tandanya tu?
Itu sebenarnya ceritanya ni. Ridak. Selendang ni. Tuan-tuan tahu tak? Ni bukan selendang Yahanana. Betul ibu. Ada orang hari ni, tak kira lah dia ustaz ke, dia profesor ke, dia doktor ke, dia tak tahu. Sebab dia bukan ahlinya, dia bukan belajar bab tu. Dia kata ini semua yang pukul kompang tu. Sedangkan ini tujuannya, tu ada seorang pakai. Tuan, kalau tuan sampai masjid awal pukul 12. Kan, sekarang ni azan cepat. Pukul 12 dah sampai kan? Pukul 12. Okey. Apa tandanya kita duduk tempat tu? Alhamdulillah sekarang ada sejadah. Dulu mana ada sejadah? Habis apa dia? Tuan dah datang awal-awal, dah duduk dapat soft pertama. Tiba-tiba sakit perut. Dekat khatib nak naik khutbah, sakit perut. Tuan pergi ke pergi ke toilet. Agak-agak tempat kita selamat ke tak selamat? Selesai orang duduk. Jadi letakkan selendang tuan, letakkan selendang begini, letak dekat tempat tu. Itu namanya cop tempat. Ingat bini je cop. Tempat pun boleh cop juga. Ini kita tak tahu. Tapi kadang-kadang sombong macam tahu. Macam hari inilah orang kata sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata buat apa sambut Maulidur Rasul? Nabi dah wafat. Nabi tak suruh pun kita sambut. Ya ke? Ya ke Nabi tak suruh sambut? Hadis sahih daripada Rasulullah SAW. Semua orang tahunya. Kenapa Nabi puasa hari Isnin? Dah, tu jawapan dia. Tak sambut apa? Tapi cara sambut tu yang persoalannya. Tapi siapa kata Nabi tak sambut Maulidur Rasul? Ada hadis apa? Hadis besar daripada Rasulullah SAW. Nabi kata, ya Muhammad bin Abdullah, wahai Rasulullah SAW, kenapa kamu berpuasa hari Isnin? Nabi kata, zaka yaumun wulidtu fi. Itu adalah hari lahirku. Cuma tak adalah Nabi kata aku sambut hari lahir. Tapi konteksnya begitu. Okey Ustaz, kalau macam tu Ustaz, kenapa kita sambut Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal? Oh ni konon terror ilmu sirah lah. Dia kata, wahai Ustaz, mana boleh kita sambut Maulidur Rasul? Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat. Pandai ibu. 12 Rabiul Awal, jadi tak boleh sambut bu. Mana boleh sambut? Jadi kita pun termangu-mangu. Lah betul lah, tak boleh sambut. Saya jawab. Ilmu ni kalau pada orangnya yang dah ada sanad yang tahu, dia ada jawapan. Tapi benda itu bukan tujuan untuk dibangga-banggakan, tapi tujuan untuk tahu apa saya buat. Saya tahu apa saya buat. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca wirid Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Aku mendengar Rasulullah SAW membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali setelah solat. Mana bid'ahnya? Nabi tak buat. Siapa kata Nabi tak buat? Cuma persoalannya ada. Kita kalau nak kupas halus, memang kat situ ada. Adakah pada zaman Nabi dibaca secara berjemaah, beramai-ramai ataupun berseorangan? Itu yang khilaf di antara mazhab yang 4 muktabar. Namun kata Nabi tak ada buat, ini tunggu dulu. Jangan terus cepat mendengar ataupun cepat menghukum ataupun cepat mengikut. Baik kita belajar betul-betul. Sebenarnya ada ilmu itu. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang masyhur. Nabi kata, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kamu dan wafatku baik untuk kamu. Bukan saya cakap, Nabi yang bersabda.
Ustaz, bolehkah kita sambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal? Bukan kita seronok, kena betulkan pula. Bukan kita seronok mengatakan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal maka kita sambut. Kita tak kata begitu. Tapi kita mengatakan nikmat adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diingati, itulah kebahagiaan. Itulah keseronokan. Itulah kegembiraan. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Ini masih lagi mukadimah ni Zulfikar. Ya salam. Ustaz bawa 2 buku. 2 kitab. Ni semua kitab rujukan. Kalau nak ambil Syama'il Muhammadiyah SAW, saya memang bercakap dekat Radio Akim. Saya bercakap ketika mana saya mengajar di Radio Akim, ada orang tanya saya, Ustaz, sirah Nabi ni bagaimana kita nak, sirah Nabi ni apa dia sebenarnya? Bila dia tanya macam tu, sebab dia kata tak adalah Ustaz, kadang-kadang kita ni sirah Nabi ni macam kita anggap alah baca pun boleh. Sekarang ni saya bagi ni buku ni, Sirah Nabawiyah. Ini fiqh sirah ni. Oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, Asyahid fi Sabilillah. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama besar Syria yang meninggal dunia tengah mengajar bom meletup kat tempat dia tu. Allahu Akbar. Ini semua fitnah akhir zaman. Manusia hari ini semua mendakwa mereka lebih faham agama. Akhirnya dibunuh. Tuan-tuan dan perempuan, ayah dan benda, yang bom tu datang ke orang Amerika, datang bom kat Syria? Tak. Inilah dia. Masing-masing menunjukkan dia faham. Dia faham agama. Ini tak ada dalam Islam Maulid Nabi. Tak ada dalam Islam zikir lepas wirid lepas mayang. Tak ada dalam Islam tahlil arwah. Ni semua dia. Ni semua. Apa yang berlaku hari ni, ni semua benda ni. Kalau kita tak hati-hati, kita boleh jadi macam mana yang berlaku di Timur Tengah. Kalau kita tak hati-hati. Dan insya-Allah, mudah-mudahan orang Melayu tak akan jadi macam tu. Sebab orang Melayu dia ada hati yang lembut. Sebab tu bangsa lain, bangsa Cina boleh masuk tanah Melayu. Bangsa India boleh masuk tanah Melayu. Tanah Melayu. Nama pun tanah Melayu, tuan-tuan. Saya memang sejarah Islam, tapi sejarah Melayu pun saya ambil. Sebab saya bangsa Melayu. Saya kena tahu. Takkan kita kata kita bangsa Melayu tapi sejarah Melayu pun tak tahu. Itu yang saya cerita tadi tu, Hadramaut. Saya cerita Hadramaut, rupanya ada seorang perempuan kat belakang. Dia masih termangu-mangu. Ni kuliah subuh bu. Kuliah subuh. Saya cerita hubungan ulama Melayu dengan ulama Hadramaut, bagaimana agama Islam sampai ke tanah Melayu. Dia kat belakang dia termangu-mangu. Apanya? Lepas habis dia kelas, dia kata, boleh saya jumpa ustaz tak? Orang perempuan, dia mesti minta izin, takkan dia tutur datang ke depan. Saya pun datang dia. Ya, kenapa puan? Ustaz, saya dengar ustaz sebut Hadramaut, ulama Hadramaut, ilmu daripada Hadramaut. Yang setahu saya Hadramaut ni restoran ke? Ya ilaha illallah. Itulah dia bangsa Melayu yang sedih, yang hilang jati diri. Hari ni tak kenal Islam datang daripada tanah Islam sampai ke tanah Melayu, daripada ulama-ulama yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ahli punah waranah. Jadi berhati-hati. Yang punah waranah ni yang kita, kebanyakan kita yang punah waranah ni yang kita follow. Doktor, my friend asked to me to ask you, kan, dekat Terengganu. Where is God? Yang tanya orang perempuan, sama macam zaman para sahabat dulu. Orang perempuan yang tanya tu riwayat tu perempuan yang tanya. Dia tanya, mana Tuhan? Di mana Tuhan? Allah, ibu tanya soalan di mana Tuhan? Allah kan nak tengok kita kat masjid. Buat apa kita nak cari di mana Tuhan? Dia tanya di mana Tuhan? Kemudian dia pun tanya, chapter. Dia sebut chapter lah, verse ni. God on the sky. Kita pun Masya Allah,
doktor. Tapi kita tak tahu. Dialah yang bawa nanti faham. Lah kali anak bangsa kita tak tahu Islam apa yang disambut. Tanya, Maulid Nabi boleh sambut tak boleh? Dia kata tak boleh. Maulid Nabi mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah." Ini ayat Quran. Kalau nak sebut dengan saya, ayat Quran. "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW. Ni Allah firman. Allah kata dengan Nabi SAW. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, qul bifadlillah, dengan kurniaan Allah, wa rahmatih, dan rahmatnya. Apa dia kurniaan Allah yang paling besar? Islam paling besar. Tapi Islam tu datang daripada siapa? Datang daripada Allah SWT. Ya, malaikat Jibril bawa. Tapi siapa orang yang menunjukkan Islam itu? Bukankah Rasulullah SAW? Kurniaan paling besar untuk kita umatnya adalah Rasulullah SAW. Itu pertama saya jawab. Yang kedua, rahmat. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, kurniaan dan rahmatnya. Rahmat. Ada orang nama Rahmat sini? Kan? Nama je Rahmat. Tapi tak tahu rahmat paling besar siapa? Siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan, dengar. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad bin Abdullah. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Rasulullah, melainkan rahmat sekalian alam. Tu kan Allah dah jawab? Belum lagi, jawapan dia belum. Tu baru syarat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabizalik. Dengan sebab itu, dengan sebab dua tadi, kurniaan dan rahmat, fabizalik falyafrahu. Siapa pandai bahasa Arab? Falyafrahu. Apa arti yafrah? Siapa Farah? Ada Farah? Ada orang perempuan nama Farah? Ada nama anak Farah? Farhan? Apa arti Farhan? Farah? Gembira. Itulah kita sambut Maulidur Rasul tiap-tiap tahun tu, tuan-tuan. Harap faham lah lepas ni ya. Jangan pula tiba-tiba datang suara sumbang dan sumbing terus kita ikut. Tak boleh sambut Maulidun Nabi. Maulid Rasul Nabi tak suruh sambut. Dah banyak hujah saya dah jawab. Jadi kalau tak faham juga, tak tahulah. Ini fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diajar oleh para alim ulama arifun billah, supaya kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu soalannya. Soalannya, bagaimana hubungan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam keadaan detik-detik terakhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda, saya digelarkan dekat keramat Ustaz Ayahanda Bonda. Sebab saya suka sebut Ayahanda Bonda. Sebab masa saya balik dulu, saya belajar di Hadramaut tahun 2004 saya balik. Tahun 2000 saya pergi. Tahun 2000 umur saya 20 tahun. 2004 saya balik. Tapi saya masih anak-anak lagi lah. Saya mengajar dekat Masjid Al-Ansar, Taman Keramat. Masa saya mengajar, saya selalu sebut Ayahanda Bonda, Ayahanda Bonda. Jadi orang pun kata ini Ustaz Ayahanda Bonda. Digelarkan saya Ustaz Ayahanda Bonda. Tapi masa saya mengajar di Taman Keramat dekat Kuala Lumpur, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu taala saya dijemput untuk berkongsi ilmu. First saya berkongsi ilmu dekat media masa. Saya menggantikan akhina sahabat saya ad-da'i ilallah Habib Ali Zainal Abidin
Abu Bakar Al-Hamid, saya gantikan. Ketika itu first saya masuk Al-Kuliah, gantikan beliau. Masa itulah saya bermula berkongsi ilmu, sampai Alhamdulillah hari ini saya kongsi ilmu di media masa juga. Dan juga saya mempunyai sekolah saya, Mahat Tafiz, dan di sana saya menanam cinta kepada umat Islam ini, iaitu 5 perkara. Sebab tu saya namakan Darul Muhibbin. Tu saya punya pengajian ilmu. Saya ada mengajar ilmu dekat Surau Nurul Ihsan, Taman Desa Keramat. Itu kawasan rumah ibu saya, Desa Keramat, dekat roundabout AU2. Roundabout AU2. Siapa lalu kat kawasan Keramat, itu sana dekat dalam tu ada surau. Saya bangunkan pengajian ilmu saya, Majlis Taklim Darul Muhibbin. Setiap Selasa malam Rabu saya ajar 3 ilmu yang saya sebut tadi. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Fiqh Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, Tauhid sifat 20, dan tasawuf Imamul Ghazali ramallahu anhu. Bila sebut saja tasawuf, inilah dia ilmu yang kita belajar tentang Rasulullah SAW. Bila tentang Rasulullah SAW, ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, mesti tahu 3 ilmu pada Rasulullah SAW. Semua kata cinta Rasulullah kan? Saya tanya, ada tak 3 ilmu ni? Kalau tak ada, cari usaha. Usaha ajak pihak pengurusan surau At-Taqwa, cari 3 ilmu ni. Pertama, nama dia sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari ilmu tu. Dan saya tanya, tapi jangan jawab. Ada tak dalam tempat ini ataupun diri kita sudah khatam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam A to Z? Tak payah jawab. Jawab dalam hati je. Yang kedua tentang syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syama'il Nabi maknanya kepribadian hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. Ni kitab Syama'il. Kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kening Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincin Nabi. Bagaimana kedua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana minum Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya syama'il. Dan yang ketiga lagi luar biasa, lagi jarang. Yang tadi kadang-kadang, ini jarang-jarang. Apa dia ayahanda benda, tuan-tuan dan puan-puan? Nama dia khususiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 ilmu ni, cuba tanya pada diri, ada tak 3 ilmu ni pada saya? Kalau tak ada, usaha cari ustaz yang boleh mengajar kitab-kitab ini. Iaitu pertama sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam A to Z. Belajar daripada awal, sebelum lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentera Abrahah datang, itu kena tahu. Dan kemudian cerita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya bila Zulfikar minta, sebelum minta saya dah saya rasa saya bukan ahlinya. Sebab apabila saya menjawab di Radio Akim, bila bertanya dengan saya, Ustaz, sirah Nabi ni apa dia? Saya kata, sirah Nabi bukan bahan bacaan. Itu jawapan saya. Sebab masa saya tengah kongsi ilmu tu, ayat soalan tu keluar sebab moderator tengah baru habis nangis. Katanya yang dengar pengajian ilmu saya tengah cerita tu, ramai yang mengalir air mata. Bahkan masa saya bercerita itulah, rupa-rupanya penerbit TV3 Tanyalah Ustaz pun dengar. Dia mencari saya. Bila saya bercakap satu pengajian dekat UK Perdana, dia kata, ini yang saya cari dulu. Sebab dia kata Ustaz bercakap, saya pun tersentuh. Tapi bila saya ditanya, Ustaz, apa di sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya kata, sirah Nabi bukan bahan bacaan. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjiwaan. Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghayatan.
Tetapi sebelum itu, ia adalah pemahaman. Sebab itu kitab-kitab sirah, kita akan lihat, tengok yang saya bawa ni, Sirah Nabawiyah, analisis ilmiah manhajiyah terhadap sejarah pergerakan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kitab-kitab yang saya kongsi. Saya pun tengok-tengok juga kitab-kitab. Bukan semua kitab saya ambil pakai. Sebab saya nak tengok dia sentuhan dia ada tak di situ. Tengok di sini. Pengiriman Usamah bin Zaid ke Balqa. Ni sebelum Rasulullah wafat. Muka surat 445. Kalau kita lihat di sini, pengiriman Usamah bin Zaid ke Balqa. Belum lama Rasulullah SAW sampai di Madinah, sehingga beliau memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap memerangi orang-orang Rom. Ini sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rom dengan Parsi sudah mula tunjuk belang. Sebab orang Quraisy sudah lemah. Naiklah orang Rom dengan Rom dengan Parsi. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi ketua perang. Tetapi kita lihat pada zaman itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Dan sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pendapat mengatakan sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah sakit yang pernah dirasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi disihir oleh wanita. Ingat tak? Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Dan ketika itu malaikat Jibril menghantarkan Ruqayyah. Ruqayyah ni jampi lah. Sebab itu kita hari ni jangan terus kata jampi ni sesat. Jampi ni tak boleh. Jampi, tengok cara jampi. Macam mana cara jampi? Sebab itu sahabat Nabi bila malaikat Jibril alaihissalam datang, lalu malaikat Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya membuka ikatan-ikatan tersebut. Dikatakan macam cara orang santau. Diikat dengan benang, dengan rambut, diikat pada sikat, kemudian letak jarum. Itu semua seperti mana sihirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disuruh membaca surah-surah, iaitu surah Muawwizatain. Inilah dia. Sebab tu kita kalau tengok buku-buku amalan-amalan perawatan ataupun perawatan Islam, kita akan lihat surah ni keluar. Betul? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 qul. Ini semua adalah perawatan Islam yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang khususnya kepada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Lepas tu satu lagi, ada orang tanya, sirah Nabi ni mana kita nak sandarkan? Mana sandaran yang patut kita ambil? Kalau kita lihat, saya bawa sebuah kitab yang saya mengajar, kitab dia nipis dia, tapi saya tak bawa hari. Kitab tu dia berkaitan mana asas dan sumber sirah Nabi. Agak-agak mana datang sumber sirah Nabi? Ini yang saya kata tadi, kena ada sanad. Mana boleh kita tiba-tiba tahu je. Kat dalam Quran pun tak banyak sirah Nabi. Kita kena tahu daripada sumber. Sumber dia tahu tak siapa? Cucu para sahabat Nabi. Anak para sahabat dia nampak, tapi cucu tak nampak. Cuculah jumpa bapak dia. Bapak dia pula jumpa jumpa atuk ataupun jumpa bapak. Sebab bapak ni selalunya anak sahabat. Jadi jumpa, tanya, Pak ataupun atuk-atuk, dulu macam mana Nabi Muhammad? Itulah dia. Lepas tu sahabat tadi ceritalah. Sama ada sahabat yang masih hidup okey, tapi kalau sudah meninggal dunia, anak kepada para sahabat. Siapa yang masyhur? Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Kan? Datang kepada anak kepada Sayyidina Uthman. Datang kepada cucunya, datang bertanya kepadanya, tanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila disebut-sebut cerita-cerita itu, dinukilkan kepada selepasnya, sampailah kepada ulama yang masyhur. Nama dia Ibnu Hisham. Dengar, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq.
Ini adalah sirah yang kebanyakannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersandar kepadanya. Sebab itu seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dari Abu Muwaihibah, mantan dalam buku ni sebut mantan. Mantan hamba yang dimerdekakan Rasulullah SAW. Makna bekas lah. Bekas hamba yang dimerdekakan Rasulullah SAW. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengutusku pada tengah malam. Nak azan dulu ke? Tak ada. Terus, continue. Dia elok azan juga. Abu Muhaibiyah, aku diperintahkan untuk memintakan ampunan bagi penghuni kuburan Baqi'. Ni kena tahu ni. Orang Melayu buat nisfu Sya'ban kenapa? Kenapa orang Melayu buat nisfu Sya'ban, ibu? Yang baca Yasin 3 kali tu. Ni kita pun hari ni confused. Baca Yasin ni bila? Baca Yasin 3 kali tu. Kenapa kita hidupkan baca Yasin 3 kali? Kenapa? Kenapa tak baca Yasin sekali saja? Ada orang tanya begitu. Jawapan dia, kerana hendak mencemburui malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di antara malam yang mustajab doa adalah malam nisfu Sya'ban. Tu orang Melayu kita buat. Baca Yasin 3 kali. Yang kita bid'ah. Habis apa nak buat tuan? Semayang isyak je. Lepas tu apa? Balik lah. Tu yang kita balik semua. Tak isi waktu di antara maghrib dengan isyak dengan membaca surah Yasin 3 kali. Tafaul. Ya, betul. Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang mengatakan suruh baca Yasin 3 kali. Tapi kita mengambil berkat pada malam yang diturunkan ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isterinya mencari suaminya. Betul tak ibu-ibu? Tahu malam nisfu Sya'ban tu cerita apa? Sayyidatina Aisyah tidur malam. Siapa-siapa tengok suami dah tak ada. Agak-agak ibu kalau isteri cari malam-malam suami tak ada, apa dia fikir? Ini isteri Nabi bukan maksum. Yang maksum para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dia pun mengata, mungkin suamiku ini pergi rumah kedua, ketiga. Jadi dia pun keluar rumah tanpa minta izin. Tengok ni perempuan keluar rumah tanpa izin sebab cemburu punya pasal. Padahal malam tu keluar bila tengok Rasulullah sedang doa di hadapan kubur Baqi'. Tu dia nisfu Sya'ban. Yang kita orang Melayu nak sambut tu. Bukan sebab kita main sambut je. Kita orang Melayu dah tahu. Tapi orang Melayu hari ni tak tahu lah. Mungkin dia ikut-ikutnya. Sebab itu kena belajar. Baik. Apa yang dikatakan di sini? Maka marilah pergi bersamaku. Kemudian aku pergi bersama beliau. Ketika kami sampai di tempat mereka, beliau mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Beri salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Ahli kubur lah. Semoga diringankan seksa atas kalian kerana dosa yang pernah kalian lakukan, sebagaimana apa yang pernah dilakukan manusia. Tu doa. Sebab tu kita bila masuk kubur, kita beri salam dan doa. Mana pula tak ada, beri salam je balik. Sebab tu kita fahaman Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i menganjurkan membaca surah Yasin di kawasan kubur tadi, untuk kita niat supaya ayat ataupun bacaan tadi, dengan sebab bacaan tadi sampai kepada si mati. Itu yang kita baca. Daripada kita tak ziarah kubur langsung, jadi kubur kita pun dah jadi kubur apa? Kubur rumput. Rumput keluar. Kan? Baik. Ketika mana itu berbagai fitnah datang seperti gumpalan-gumpalan malam yang gelap, silih berganti yang akhir lebih buruk daripada yang pertama. Kemudian beliau menghampiriku seraya berkata, sesungguhnya aku diberi kunci-kunci kekayaan dunia dan keabadian di dalamnya. Lalu aku disuruh memilih antara hal tersebut atau bertemu Rabbku dan syurga. Maknanya Nabi dah dapat signal. Biasalah orang-orang, kalau orang soleh,
Orang dekat dengan Allah kadang-kadang ada signal sampai kat dia. Yalah, orang biasa pun ada signal. Ingat tak Nabi Allah Ibrahim AS ataupun Nabi Allah Zakaria AS. Sebab salah seorang Nabi, dia ada kawan dia, tapi kawan dia malaikat Zabaniyah, malaikat pencabut nyawa, kan? Malaikat Israel yang cabut nyawa. Kata, ya Israel, kalau engkau nak cabut nyawa, ada tak signal? Dia kata ada. Apa dia signal? Signal dia, bukankah dulunya badannya kuat, boleh angkat tongges, tapi hari ni bagi tongges. Alamat bukan tongges dia angkat, digulingkan tongges. Gila ni. Itu pun kalau kuat lagi. Kalau tak, dah tak boleh dah. Kalau bongkok sakit pula ni, jadi bagi. Jadi Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan, Nabi SAW juga ketika mana sudah berumur, Nabi dah tak mampu nak solat dengan keadaan yang hujung-hujung. Nabi selalu dipapah oleh sahabat Nabi SAW. Cuma ni kat sini, kalau boleh ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, semua yang hadir termasuk diri saya, kena minta dengan Allah. Ya Allah, jangan kau tarik nikmat aku nak solat dengan berdiri. Minta dengan Allah SWT. Yang tengah kuat-kuat ni, yang tengah boleh berdiri betul, minta dengan Allah. Ya Allah, jangan kau ambil kekuatan berdiri untuk aku solat kepadamu. Untuk aku menghadap kepadamu, jangan kau ambil, ya Allah. Biarlah aku kembali kepadamu dalam keadaan engkau mengambilku, aku sudah sedia untuk kembali kepadamu. Maknanya, dah tak boleh dah. Kalau boleh, jangan mudah-mudah nak solat duduk. Minta maaf saya cakap. Kalau boleh, didik perasaan itu supaya mengharap kepada Allah, ya Allah, jangan mudah aku nak duduk dalam solat. Latih diri kita untuk solat berdiri. Sebab tu Nabi SAW dikatakan akhir hayat Nabi, last kali baru Nabi solat. Itu pun malam terakhir wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada subuh pagi 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Tetapi ketika itu sahabat Nabi memapah Nabi SAW. Nabi nak solat juga bersama dengan sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit, dalam riwayat mengatakan Nabi sering kali jatuh. Nabi sering kali jatuh. Maknanya sudah kurang kedrat. Orang kata apa? Kurang kekuatan. Nabi SAW jatuh. Dan Nabi SAW, tapi dalam semayang Nabi tetap nak berdiri. Sebab tu dalam ilmu fiqah mazhab Syafi'i, boleh kita solat dalam keadaan kita berpaut. Kita berpaut boleh. Tapi jangan terlalu berpaut. Kalau boleh kejap, lepas, ya. Melainkan dah terlalu terpaksa kita berpaut, kita berpaut. Itu solat dalam keadaan berpaut. Para sahabat Nabi memegang Nabi SAW. Dan ketika mana dalam keadaan sakit Nabi SAW, Nabi masa tu untuk mendirikan solat fardu subuh. Ni detik-detik akhir kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi dalam keadaan begitu, Nabi minta. Dia sebenarnya ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ya, saya memang biasa ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya Nabi sallallahu yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta Nabi sayang kepada para sahabat, Nabi tak nak para sahabat bimbang tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat yang paling tinggi yang ada pada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dalam keadaan sakit, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunggu oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat subuh bersama. Makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan rumah Nabi kan itu kubur. Kubur hari ni, kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rumah Nabi. Rumah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Nabi, maknanya solat Nabi selalu keluar daripada rumah Nabi, maknanya terus Nabi jadi imam. Sebab itulah kita pun
sepatutnya bila nak solat kena tunggu imam. Ini hari ini, tapi ini akhir zaman. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman orang akan tercari-cari siapa imam. Apa dia mak? Tok Bilal memang semangat nak qomat je. Dia kadang-kadang dia tak perasan imam ada belakang ke tak. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Lepas tu dia pusing. Siapa imam? Sudah. Imam tak sampai lagi. Kan? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ataupun dalam solat berjemaah, Bilal kena dengar signal imam. Mana imam dah? Dia bagi tahu. Okey, baru boleh qomat. Ini imam tengah solat dia qomat. Tak pasal-pasal okey kita tunggu imam. Tak boleh. Dia kena imam, maknanya qomat tu imam dah standby. Dan Allahu Akbar. Kita dalam ilmu ni kena besar-besar, jadi tak boleh lah. Dia kena fokus pada topik ni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dalam keadaan sakit, Nabi baring, para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini agak-agak macam mana Zulfikar? Ada masa kecemasan ataupun macam mana? 10 minit lagi. 10 minit lagi. Baik. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbaring, para sahabat menunggu-nunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi. Bukan sebelum subuh. Sebelum subuh para sahabat menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita lihat ayahanda bonda tuan-tuan dan puan, bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunggu di dalam riwayat mengatakan, ni dalam mazhab Syafi'i, adakah batal orang yang tidur dalam keadaan duduk? Adakah batal orang yang tidur dalam keadaan duduk? Ada dia punya taklid. Yang syarat tetap punggungnya. Ini solat Jumaat, khatib tengah khutbah. Betul tak? Betul. Dia angkat punggung, batal. Angkat punggung, duduk balik, qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah. Dia selalunya kan, makmum kita yang hebat ni. Masa tengah khutbah dia tidur. Nanti bila orang tengah doa, dia semua rasa macam dia bangun. Amin. Amin. Lepas tu ibadullah. Ibu senyumlah ibu. Ibu tak tahu ini suasana solat Jumaat. Kan? Bila bangun sembahyang padahal dah batal tau. Hati-hati. Siapa yang ada dia kata tak Ustaz, saya dalam keadaan duduk tetap tapi berdengkur. Ya salam, punya hebat berdengkur sampai jiran sebelah dengar. Kan? Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, semasa Rasulullah nak keluar solat subuh, lambat Nabi keluar daripada rumah. Mana bilik Nabi tu, Nabi lambat keluar. Dan para sahabat dikatakan sampai dahinya mencecah ke lantai. Kemudian bila Nabi masuk, Bilal qomat, para sahabat solat. Sama lah macam kita. Kita tak sampai pun. Tapi syarat, para sahabat tak angkat punggung. Cuba buat. Saya boleh buat. Dahi cecah ke lantai, tapi punggung tak bergerak. Itu dia. Itu yang namanya sah. Tapi kalau punggung angkat, batal. Jadi ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nazak, orang kata nazak ni bahasa Melayu. Nazak bahasa Melayu. Bahasa Arab. Asal daripada kalimah naza'a. Naza'a cabut. Alif bot lari lintang buka. Ini bukan tercabut. Mana mencabut. Nazak. Waktu nazak, itu nazak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan nazak, Nabi ditanya oleh ahli keluarga Nabi. Bang, abang lah suami. Kan? Takkan Nabi. Nak semayang ni macam mana? Kan Sayyidatina Aisyah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Aisyah. Masa tu Sayyidina Aisyah ada, Sayyidina Fatimah ada. Dua anak. Dua anak pula. Seorang isteri, satu anak. Sayyidatina Fatimah.
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memandang suami dia. Abang, nak solat ke? Ya, solat. Nabi SAW, akhir detik-detik wafat Nabi, Nabi tak tinggal sebut perkataan ni. As-salah, 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 as-salah. Murafaqatul a'la, rafiqul a'la, rafiqul a'la. Nabi sebut rafiqul a'la. Tahu rafiqul a'la? Maknanya bersahabat, kembali kepada teman. Rafiq tu maknanya rafaq, maknanya kelembutan. Al-a'la maksudnya Nabi rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafiqul a'la. Dan satu riwayat lagi Nabi kata, wa ma malakat yaminuk, dan hamba-hamba sahaya kamu. Maknanya Nabi bagi tahu dekat sini, kalau ikut makna dia, bukan hamba itu hamba, maknanya orang yang di bawah tanggungjawab kita. Nabi bagi signal, 2 untuk umat ni, 1 untuk dirinya. Nabi kata, as-salah, as-salah. Ada pendapat mengatakan sahabat masa tu belum solat lagi, tapi Nabi sebut as-salah. Solat ya Rasulullah, solat. As-salah. Sebabkan Nabi suka solat. Bilal bin Rabah, ketika mana Nabi berdepan dengan Bilal bin Rabah, Nabi pernah kata apa? Nabi kata, ju'ilat qurratu ain fis salah ya Bilal. Arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal. Seronokkan hatiku, wahai Bilal. Seronokkan hati kita, wahai Bilal. Lalu Bilal kata, na'am ya Rasulullah. Arihna ya Bilal. Ju'ilat qurratu ain fis salah. Jadikan solat itu buah hatimu. Jadikan seronok dengan solat, boleh? Boleh kita rasa seronok dengan solat? Boleh kita rasa gembira dengan solat? Kenapa hari ni anak-anak muda tinggalkan solat? Kenapa hari ni remaja belia habis solat mereka? Sebab mereka tak rasa solat itu indah. Mereka tak rasa solat itu lazat. Solat ni seronok ibu-ibu. Solat ni seronok, wahai ayahanda bunda, tuan-tuan perempuan. Jadikan solat tu seronok. Arihna ya Bilal. Nabi kata as-salah. Sahabat Sayyidatina Aisyah, na'am wahai bapa. Sayyidatina Fatimah, ya bapa, ya ayah, solat. Lepas tu bila azan, Nabi nak bangun, Nabi tak kuat bangun. Lalu Sayyidatina Fatimah, ada salah seorang anak anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la'alla Abdullah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sedang pegang siwak, kayu sugi. Alah, saya minta maaf, tengok ni, ini pun kurang juga ustaz tak bawa siwak. Kayu sugi. Kayu sugi, masa tu pegang kayu sugi. Tu Rasulullah pandang kayu sugi tu, Rasulullah bagi signal mata. Sebab tu Nabi SAW dalam riwayat, Nabi suka isyarat mata pada keluarga Nabi dan sahabat. Nabi isyarat mata, maknanya Nabi nak siwak tu. Jadi ketika itu hendak diberikan siwak, tapi bila sampai dekat bibir Nabi, Nabi macam, sebab dalam keadaan sakit, Nabi itu tujuannya nak khafif, nak ringankan sakit nazak. Sebab tu kayu sugi adalah satu hikmahnya meringankan waktu nazak. Waktu nazak pegang kayu siwak. Siapa-siapa kalau lihat pegang kayu siwak. Tapi Allah Akbar, ni yang indah, ni yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nampak kayu sugi tadi, Nabi pandang, Nabi bagi signal. Kemudian Sayyidatina Fatimah terus pegang, anak Nabi terus pegang. Lalu dia letakkan kepada bibir Nabi. Tak, dia kata, aku letakkan pada lidahku. Pada lidahku. Letakkan kepada ini, kemudian letak kepada, maknanya apa? Yulayin. Yulayin ni apa? Maknanya melembutkan. Kan kayu sugi tu ada apa ni, ada macam apa dia panggil, bulu tu kan.
Bulu tu jadi lembutkan, diletakkan kepada bibir. Kan? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang melakukan. Sayyidatina Fatimah dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Fatimah dia dah rasa dah Rasulullah SAW nak wafat. Rasulullah SAW hampir wafat. Sayyidatina Fatimah sudah menangis. Rasulullah SAW panggil Sayyidatina Fatimah. Rasulullah kata, "Ta'ala." Ni bisikan bapa kepada anak. Sayyidatina Fatimah apa gelaran dia, Bu? Sayyidatina Fatimah gelaran dia apa? Siapa yang tahu? Ibu-ibu mesti tahu. Perempuan. Kalau yang tahu lelaki? Az-Zahra. Dia ada satu lagi gelaran dia. Gelaran dia tinggi. Gelaran dia lebih besar daripada Az-Zahra tadi. Menunjukkan siapa dia di sisi Rasulullah SAW. Digelar Ummu Abiha. Ummu Abiha. Agak-agak apa erti dia? Ummu Abiha. Ibu kepada bapaknya. Kan Nabi Muhammad SAW kan wafat. Ibunya wafat masa Nabi kecil. Bapak Nabi SAW wafat masa dalam kandungan. Allahu Akbar. Nabi tak sempat bermanja dengan seorang ibu. Tapi Nabi digantikan seorang anak seperti ibu. Sayyidatina Fatimah Zahra wal Batul adalah gelarannya ibu kepada bapaknya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak, tapi sifat anaknya macam ibunya. Yalah, sebab Sayyidatina Fatimah kan ibunya siapa? Ibunya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sayyidatina Khadijah yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW, sehingga kan Sayyidatina Aisyah cemburu dengan Sayyidina Khadijah. Betul tak, Ibu? Betul? Ketika mana Rasulullah SAW diberikan hadiah, Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ambil hadiah ini, beri kepada kawan-kawan Khadijah. Sayyidatina Aisyah ada sebelah. Lagi-lagi perempuan bibir tebal, dah wafat tahu Sayyidatina Khadijah. Cemburu punya pasal. Orang yang meninggal dunia pun dia cemburui. Ini Sayyidatina Aisyah. Jadi kembali kepada Rasulullah SAW tadi, Nabi berbisik kepada Sayyidatina Fatimah. Nabi kata, sebab dia ada dua watak. Sayyidatina Fatimah. Mula-mula dia dengar Rasulullah bisik. Rasulullah masa dia baring, datang ke telinga Nabi bisik. Nangis tak henti-henti Sayyidatina Fatimah Zahra wal Batul. Tak henti-henti nangis. Sehingga kan semua orang tengok apa yang dibisikkan oleh bapaknya tu. Kan? Apa dibisik? Lepas tu bila lama bila Rasulullah dah nak wafat, Rasul panggil balik. Rasul panggil lagi. Terus Rasul sebut Sayyidatina Fatimah berubah muka dia. Daripada nangis tadi terus jadi senyum, gembira. Tapi yalah, maksudnya dalam keadaan sedih tu tadi, tapi berubah. Ada dua berita yang Nabi beri, tapi semua orang tak tahu. Masa tu tak tahulah, sebab semua tengah sedih. Cuma Aisyah kata, apa yang berlaku pada anak Rasulullah SAW ni? Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menunggu para sahabat menunggu, para sahabat semua menunggu Rasulullah SAW solat. Sebab Rasulullah SAW bilik tu, kan kubur Nabi tu, rumah dia sebenarnya pintu dia sebelah. Mana pintu dari sini masuk kat mimbar. Kan Nabi kata apa? Nabi kata baina mambari wa baina qabri wa baina mambari raudatun min riyadil jannah. Tu yang ibu-ibu ayahanda bonda pergi Mekah kata raudah kan. Sebab Nabi sebut, Nabi kata di antara kuburku dan di antara mimbarku adalah taman-taman syurga. Sebab itulah kita beramai-ramai berebut-rebut nak duduk dekat raudah tu, betul tak? Tu taman syurga. Taman syurga di dunia ada dua, Bu. Taman syurga di dunia ada dua, wahai ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan. Di dunia ni. Satu, Raudah dekat Madinah Al-Munawwarah. Satu lagi
Inilah dia. Ni taman syurga ni. Ada rasa syurga tak? Ha? Ada rasa syurga tak? Duduk majlis ilmu ada rasa syurga? Ustaz, saya tak nampak bidadari pun. Lah, siapa suruh tengok bidadari? Dia maknanya ada keseronokan tak duduk dalam majlis ilmu? Ada rasa bahagia tak duduk dalam majlis ilmu? Ada rasa seronok tak duduk dalam majlis ilmu? Ada rasa nak duduk lagi tak? Ke nak balik dah? Kalau nak balik, sudahlah, cukup dah. Kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mengatakan kepada sahabat, dah sesiapa yang kalau lalu, ni signal yang ketiga. Nabi kata, kalau lalu Abu Bakar, suruh dia menjadi imam kepada sahabat-sahabatku. Dengar. Kalau lalu Abu Bakar, suruh dia jadi imam. Apa makna imam? Ketua. Makna Nabi nak wafat dah. Nabi nak tinggalkan bumi ni. Nabi nak berpisah dengan sahabat Nabi yang lain. Nabi kata, kalau Abu Bakar datang, suruh dia jadi imam. Abu Bakar masuk dalam masjid, tapi Abu Bakar tak terus masuk masjid, terus pergi ke rumah Nabi SAW, berdepan dengan Nabi. Lalu Sayyidatina Aisyah datang pada ayahnya. Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Ya, abang suruh ayah jadi imam. Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar tahu tak, tuan-tuan dan puan? Sayyidina Abu Bakar pada Nabi Muhammad lembut. Pada Nabi Muhammad wataknya sangat kasih, sangat sayang. Dia tak boleh Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar tak boleh dengar nama Nabi Muhammad SAW. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar tak boleh dengar nama Nabi Muhammad SAW. Ia akan menangis seperti baby, seperti budak ketika mana mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Ketika diminta untuk menjadi imam mengganti Rasulullah SAW, dia dah rasa dah Rasulullah akan aku menggantikan Rasulullah SAW. Betul tak ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan? Pernah dengar tak satu firman Allah Subhanahu taala yang menyebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Surah Al-Maidah. Siapa nak cari ayat ni? Ini di antara ayat yang turun terakhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah sempurna bagi kamu agamamu. Sempurna. Apa makna sempurna? Itu ayat tu turun waktu bila yang ada benda? Turun pada waktu Hajjatul Wada'. Allahu Akbar ni. Ini khutbah terakhir ni. Kalau boleh datang seorang penceramah cerita tentang pada hari wukuf di Arafah, sebaik-baiknya kita semua ulang khutbah ni. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sana. Tapi kita boleh juga buat. Waktu orang wukuf, kita himpunkan semua penduduk masyarakat kita semua, semata-mata nak dengar wasiat daripada Rasulullah SAW. Buatlah ceramah lepas asar pun boleh. Waktu sama. Cari waktu yang lebih kurang sama dengan wukuf di Arafah. Tapi janganlah kata Arafah kat Malaysia pula. Janganlah. Tak ada Arafah kat Malaysia. Tapi kita nak ambil sempena. Tahu tak? Ayat tu turun pada hari wukuf, pada Hajjatul Wada' ni. Hajjatul Wada', ayat tu turun pada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat semua dah senyum-senyum, gembira. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah sempurna nikmat bagi kamu, telah lengkap agamamu. Apa maknanya? Para sahabat semua dah berpeluk-peluk dah. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah. Rasulullah melihat dia menangis. Wajahnya mengalir air mata. Nabi tersentuh dengan pandangan wajahnya. Nabi kata,
Ya Abu Bakar, madza bika ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau? Abu Bakar pandang Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, adakah ini tanda perpisahan kita ya Rasulullah? Rasulullah pandang balik Sayyidina Abu Bakar, so pandang para sahabat, so diam seketika. Lalu Rasulullah kata, na'am ya Abu Bakar. Ya wahai Abu Bakar. Para sahabat yang tadi gembira, semuanya mengalir air mata. Sebab dia tahu Nabi akan berpisah. Maknanya signal tu dah mula, dah nampak dah. Maknanya isyarat dah tunjuk, tapi tak tahu bila. Itulah masa Rasulullah kata, ya Abu Bakar. Masa tu Rasulullah dah tak boleh nak sebut dah. Nabi dah tak cakap. Nabi cuma sedikit saja. Masa datang pun isteri anak Nabi yang anak Sayyidina Bakar kata, Abah, Rasulullah abang suruh abah jadi imam. Lepas tu dipandang Raja Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, tak boleh Rasulullah. Rasul pandang wajah Abu Bakar, seakan-akan Nabi kata, ya, aku serahkan umat ni pada engkau. Abu Bakar pandang wajah Nabi Muhammad SAW, hatinya lembut. Dia tak mampu melihat Rasulullah SAW. Kemudian ia keluar sebab perintah Nabi SAW. Dia tahu kalau aku tak ikut, ini perintah Nabi Allah. Lalu ia keluar. Ia memandang wajah para sahabat Nabi SAW. Yang di dalam rumah dia tahu, tapi dia tak ceritakan. Para sahabat semua pandang, Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar tak mampu nak buat apa-apa, tapi ini perintah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar naik menjadi imam. Masa itu Bilal bin Rabah pun memandang. Maknanya signal Sayyidina Abu Bakar akan menjadi imam. Allahu Akbar, Komat. Tiba-tiba datang perasaan Sayyidina Nabi Muhammad SAW seakan-akan boleh bangun. Mana Nabi nak semayang dengan para sahabat. Itu orang kata pertemuan terakhir Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi diangkat, dipapah Nabi SAW. Dipapah. Dikatakan masa tu Sayyidina Abu Bakar salat, Nabi Muhammad kat belakang. Masa tu dah pegang. Sayyidina Abu Bakar tahu Rasulullah SAW ada di belakang. Sayyidina Abu Bakar ingin ke belakang, maknanya nak jadikan Nabi Muhammad imam. Sayyidina Rasulullah kata, ibqa makanak. Maknanya kekal tempat engkau. Sayyidina Abu Bakar nak patah balik, nak ke belakang. Ibqa makanak. Dan dikatakan masa itu Rasulullah SAW tak mampu nak berdiri, maka akhirnya Nabi duduk, solat dalam keadaan duduk. Itu dalam riwayat mengatakan, dalam kita lihat kitab Syama'il Nabi SAW ini banyak riwayat hadis mengenai sebelum wafatnya Nabi SAW. Ini kitab panjang tentang bagaimana detik-detik kewafatan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mana Nabi SAW sudah meletakkan Sayyidina Abu Bakar solat sampai akhir, kemudian Nabi dipapah kembali masuk ke dalam bilik dalam rumah. Ini sebenarnya ini fasa yang pertama. Dia nanti lepas wafat pun ada satu lagi. Jadi saya ambil yang wafat nanti yang setelah wafat sambung siri kedua insya-Allah. Baik. Ketika itu Rasulullah SAW masuk, para sahabat habis semayang. Habislah semayang dengan para sahabat semua. Para sahabat semua tunggu tak keluar. Sebab mereka tahu ni detik terakhir. Mereka semua tunggu.
Ini yang tadi saya cakap tadi. Rasulullah bukan orangnya yang susahkan umatnya. Nabi Muhammad tiba-tiba segar. Nabi bangun. Ahli keluarga Nabi lihat. Nabi bangun. Kemudian Nabi buka jendela. Jendela pula. Apa? Tirai. Birai. Birai. Nabi buka birai. Nabi tengok daripada hujung sampai hujung. Nabi nak berpisah dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nabi pandang daripada hujung sampai hujung Nabi pandang. Nabi pandang. Para sahabat mandang Nabi. Mereka semua sangka Nabi dah sihat. Mereka pandang. Dan Nabi kata, Dah semua. Dah. Pulang. Pulang buat hal masing-masing. Buat urusan masing-masing. Pulang. Semua para sahabat pulang. Wahai semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dah tinggalkan kita. Nabi hilang pada kita. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Apa jasa kita pada Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita buat untuk agama Islam ini? Apa yang kita tinggalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita nak gembirakan Nabi Muhammad SAW? Para sahabat pulang. Macam biasa. Sebab disangka Nabi Muhammad sudah sihat. Ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan, pernah tengok orang meninggal dunia seperti itu? Mula-mulanya dia ICU, dia dalam keadaan koma. Betul tak? Dia dalam keadaan koma. Lepas tu dia boleh bangun balik. Di antaranya ayahanda bonda, tuan-tuan dan puan, yang saya cakap ni ayah saya sendiri. Ayah saya sendiri koma 2 minggu. Tak boleh gerak. Sama. Bila akhirnya bangun. Selesai. Macam biasa. Lebih kurang 2 minggu juga Allah bagi. 2 minggu dapat bertemu kawan-kawan. Sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun. Ya, ramai. Saya tahu ramai orang-orang ayahanda, orang-orang tua kita meninggal macam tu. Dia dah bangun, dia tanya, ada yang tanya, mana anak-anak aku? Boleh panggil anak-anak aku nak jumpa. Kan? Lepas dia daripada hospital dirawat, panggil. Nabi Muhammad pandang semua. Lepas tu semua dah balik. Tahu apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diamalkan di Hadramaut. Di Hadramaut diamalkan begini. Kematian disebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat mengatakan suara itu berbunyi seperti itu semasa para sahabat sedang bercucuk tanam, bertani, sedang berniaga, sedang buat kerja masing-masing. Masing-masing terpandang sama-sama dia sama lain. Apa ni? Apa isyarat? Tapi hati mereka seakan-akan sudah tahu. Maknanya itulah dia. Dalam riwayat mengatakan, kalau ada sahabat yang sedang cangkul cangkul. Ini daripada atas ni lepas. Daripada atas lepas terus pergi ke depan. Semua benda-benda yang tu semua lepas. Maknanya
Tak ada yang ni lah. Semua pergi terus. Semua pergi. Lihat. Senyap je. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak masuk lagi. Sayyidina Abu Bakar lambat. Masa tu Rasulullah dah wafat. Dah terkujur dekat bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur Nabi. Ini yang nanti ada perbezaan, ada perbahasan pendapat. Tapi saya nak akhirkan tentang detik siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Dengar betul-betul. Dengar baik-baik. Sebab tu, ini fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kita bukan fahaman Syiah. Kita meletakkan yang menggantikan Rasulullah tetap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dalam riwayat ini mengatakan ketika mana Rasulullah SAW sudah wafat, semua para sahabat jadi bingung, jadi celaru. Ada yang mengatakan ada yang menghempan kepala, ada yang macam tak boleh tak boleh menerima mengetahui Rasulullah wafat. Ada yang sehinggakan Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk, semua dah menangis, semua dah mengempan apa semua. Sahabat Nabi tak betul. Sayyidina Umar masuk. Sayyidina Umar pegang pedang. Sayyidina Umar pegang pedang. Siapa kata Muhammad sudah wafat? Ni. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar angkat pedang. Semua para sahabat semua tunduk. Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ada orang yang lebih disegan. Tengah-tengah ada, siapa ni? Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus dia gerun dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hatinya lembut, tetapi inilah dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah tahu yang akan menggantikan aku tetap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia boleh handle sahabat-sahabatku. Dalam keadaan ini, Sayyidina Umar kata apa? Ketahuilah, Nabi Muhammad bukan wafat, tetapi Nabi Muhammad sedang bertemu Tuhannya, macam mana Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya. Kan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Musa pergi dekat Gunung Sinai. Tu kat Mesir. Siapa pergi? Okey. Dia cakap tu, tak boleh cakap. Siapa cakap, pedang ni hunus kepala. Semua senyap. Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidina Umar pun pandang. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak. Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Masuk ke rumah. Sayyidina Abu Bakar masuk. Allah, ni ayat Sayyidina Abu Bakar. Ya Muhammad, ishta tayyiban wa mayitan tayyiba. Ya Muhammad, engkau indah masa engkau hidup dan engkau indah masa engkau wafat. Mana dia nampak cantik Nabi Muhammad SAW, nampak indah Nabi Muhammad SAW. Mana dia mengakuilah. Tapi ada pendapat mengatakan dia jatuh dulu. Dia tak boleh, lemah badannya, longlai, tak boleh. Ada yang di antara sahabat Nabi, nanti kita lihat lepas tu, ada yang mengatakan, Ya Allah, kalau wafat Muhammad, aku dah tak boleh hidup dalam dunia ni, Ya Allah, ambillah nyawa aku. Meninggal dunia waktu tu juga. Ada sahabat Nabi, Ya Allah, kalau andai kata engkau boleh ambil mataku, ambillah mataku, kerana aku tak nak nampak yang indah selepas Rasulullah SAW. Kerana tak ada yang indah lagi selepas Rasulullah SAW. Dia nak cabut mata dia. Itu sahabat Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar masuk. Sayyidina Abu Bakar datang balik. Tengok para sahabat dah jadi orang kata tak keruan apa semua. Sayyidina Abu Bakar masuk. Ya kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Keluar ayat Quran. Keluar ayat Quran. Semua orang diam. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar menenangkan yang terakhir, perkataan yang menenangkan terakhir. Dengar semua. Untuk kita tahu
apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Man ya'budu Muhammad innahu qad mat wa man ya'budu rabba Muhammad innahu hayyun la yamut. Apa dia? Ini jawapan yang terakhir. Sesungguhnya siapa yang beriman dengan Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah wafat. Tetapi sesiapa yang beriman dengan Tuhan Muhammad, Allah, sesungguhnya dia hidup, tidak pernah mati, tak pernah binasa. Tenang para sahabat Nabi SAW. Sekejap saja, lepas tu kacau lagi. Sebab apa nak buat dengan jenazah Nabi Muhammad SAW? Itu pun detik yang terakhir. Dan kemudian siapa yang solat? Siapa jemaah mana yang solat untuk Nabi Muhammad yang pertama? Itulah malaikat Jibril alaihi salam. InsyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian ini sampai di sini saja, dan mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kongsi sebentar tadi mudah-mudahan diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang hina di depan-Mu, ya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kuasaan-Mu, jua petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami ini hamba-Mu pendosa, ya Allah. Siang kami ingat kepadamu, malam kami lupa kepadamu, petang kami ingat kepadamu, senja kami lupa kepadamu. Oleh itu kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan kau azab kami nanti di hari akhirat kelak, kecuali engkau kenalkan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, himpunkan hati kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkan nama kami pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan nama-nama kami pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah salam, selawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan Nabi Muhammad membantu kami, memberikan syafaat kepada kami. Ya Allah. Ya Rasulullah, ishfa' lana ya Habiballah. Ya Nabi Allah, ishfa' lana ya Rasulullah. Ya khaira khalqillah, ya safwatallah, ya Nabi Allah, ya khaira khalqillah, ya qaidun rahmatan lil alamin, ya safwatus safah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami seluruh penduduk di kawasan ini, ya Allah, agar kau permudahkan urusan kami untuk menjalankan segala urusan hidup kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah kami hidup di dunia dan di akhirat. Peliharalah hidup kami di dunia dan di akhirat. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.